Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Selamat petang. Fiza nampak ada 3-4 orang dah sekarang yang sedang melihat sahabat syurga kita. Boleh tak komen, bagi salam ke, hai ke? Nak tahu siapa gerangan di sana. Oh, Assalamualaikum. Kita nampak dah Kak Mu'alina. Hai. Selamat petang. Terima kasih Syazwani join kita petang ni. Waalaikumsalam Kak Mu'alina. Thank you join luang masa sekejap dengan Fiza petang ni bagi support. Dah minum petang ke semua? Macam cikgu pula Dah buat homework ke cik? Waalaikumsalam Kak Ani. Hai. Macam mana hari ni? Semua sihat? Thank you share Kak Mualina. Thank you so much. Baby doll sangat Hai Kak Ani, thank you. Dia kena naikkan semangat, self confidence lebih sikit. So topik hari ni pasal positif. So ada banyak cara untuk kita positifkan diri kita. Kita kena kenal diri kita and gunakan apa saja yang kita rasa weakness tu kita cover. Jadikan dia strength kita. Kita raikan kelemahan kita. Kita jadikan positif. Apa benda pun boleh jadi positif kalau kita nak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Fiza nak share 5 tips. 5 tips macam mana kita nak mulakan hari pagi kita dengan positif. Sebab pagi ni penting. Hari yang kita nak mulakan hari dengan keadaan positif tu penting. Sebab apa yang kita fikir adalah sangkaan kita, adalah apa yang doa kita. Apa yang kita sangka Allah akan kabulkan. Berhati-hati dengan apa yang kita fikirkan. Jadi kalau nak positif, dia ada cara dia lah. Contoh Fiza bagi tahu. Yang pertama, bangun pagi. Waalaikumsalam Kak Wi. Thank you support Fiza petani. So, kenapa kena bangun pagi? Warren Buffett, jutawan dunia, bilioner pun bangun pukul 3 pagi untuk buat to-do list dia, untuk dia cari info, cari berita terkini untuk feed otak dia dengan sesuatu yang bermanfaat. Kita sebagai orang Muslim bangun pagi pukul 3, pukul 4 untuk bertahajud. Kat situ datangnya kekuatan kita. Kita dapat talk dengan Allah, me time dengan Allah. Strength kita. Kita lemah, kita cari Allah. Kita akan dapat kekuatan tu. Back to Allah. Fiza suka sangat. Sebab
kenapa Mak Saleh boleh bangun pukul 3 pagi, kita orang Islam tak boleh bangun pagi untuk me time dengan Allah. Mereka bangun 3 pagi untuk buat to-do list, untuk tengok info, baca buku. Kita hanya perlu me time dengan Allah. Sembang, luah. Apa yang tersimpul dalam hati kita, luah dengan Allah. Pagi, penting tau bangun pagi. Rasa achievement sangat. Siapa yang tak dapat lagi nikmat bangun tahajud, tak dapat nikmat lagi solat subuh awal waktu, korang kena fight sampai dapat. Nikmat sangat sebab satu pencapaian. Bukan mudah sebab nak proses nak bangun pagi tu pun ada cara dia. Macam mana nak bangun pukul 3 pagi, macam mana nak bangun pukul 5 pagi, macam mana nak solat subuh awal waktu. Ada cara dia, tak boleh macam kita nak je jadi. Sebab tahajud ni untuk orang-orang yang terpilih. Seronok sangat. Ya, The Rock bangun jam 4 pagi untuk jogging. Itu orang-orang berjaya. Orang-orang berjaya akan bangun pagi. So, kalau kita nak berjaya, kita nak ada energi yang positif, yang extraordinary, luar biasa positif dia tu, orang nampak macam dia tak ada masalah je. Padahal ada. Tapi dia punya energi positif dia tu, macam kita tak boleh nak brain lah. Asal macam mana dia ni boleh positif sangat. First, bangun pagi. Kalahkan selimut korang tu. Kalahkan selimut tu. Jangan duk layan lena sangat. Orang yang berjaya, dia akan kurangkan masa tidurnya. Dia akan kurangkan waktu makan dia. Jadi yang ni baru tips yang pertama tau. Bangun pagi seawal 4 pagi. Nak bangun awal lagi pun tak ada masalah. Buat kita punya planning. Daripada pagi tu nak buat apa. So kalau kita orang Islam, kita ada banyak amalan-amalan yang kita boleh buat lah. Tapi ni Fiza nak bagi tahu je. First step nak kekal positif, kita buat bangun pagi. Okay, lepas tu apa kita buat? Bila dah bangun pagi, apa kita buat? Hai Kak Lela. Okay, apa kita buat bila kita bangun pagi? First, kita jangan sibuk, ya Allah, apalah nak jadi dengan aku ni. Kita dah sumpah sesuatu yang tak baik. Kita reject benda macam tu. Kita pangkah. Kita kena macam ni. Bangun-bangun pagi, ya Allah, Alhamdulillah. Contoh Fiza, bagus Fiza, kau berjaya bangun pagi hari ni. Fiza, kau memang baik Fiza. Kau hidup sampai sekarang ni adalah untuk kau sebarkan kebaikan kepada orang lain. Fiza, kau bagus Fiza. Kau ajak kawan-kawan kau sekali buat kebaikan. Macam tu. Self-talk. Self-talk yang positif. Kita bagi semangat kat diri kita sendiri. Kita fit kat otak kita. Kita can do what is impossible. Kita possiblekan dia. Waalaikumsalam Kak Ziana. Okay. Bangun pagi yang pertama. Kemudian self-talk yang positif. Fiza, kau cantik lah. Begitulah. Macam tu. Positif. Jangan bagi ruang negatif dalam kepala otak kita seawal pagi. Kalau bangun lambat macam mana? Ya Allah, letihnya. Pun dah start dengan negatif. Bangun lambat mesti macam tu. Aduh, lambat pergi kerja. Dah negatif, lambat. Aduh, anak aku tak siap tu lagi. Kalau bangun lambat memang tu lah. Memang negatif lah. The whole day will be negative. Tapi kalau kita bangun pagi, kita settle awal kerja kita, kita self-talk pula positif lagi, memang tak ada apa yang boleh kalahkan kita hari tu. Siapa cakap apa-apa negatif kat kita, kita boleh reject je. Yes, cakap positif pada diri sendiri. Okay. Then, apa lagi kita buat? Syukur. Jangan lupa buat kesyukuran. Every day jangan. Setiap hari, satu hari pun jangan lupa bersyukur dengan apa nikmat yang kita dah dapat dan yang belum dapat. Contoh nikmat apa yang kita dah dapat ialah masih hidup, masih bernafas, masih sihat. Ada orang struggle kat dalam hospital sana. Ada orang struggle nak tinggal dekat rumah yang selesa. Ada orang struggle nak tidur yang lena. Kita bersyukurlah dengan apa yang kita dapat sekarang. Bersyukur. Okay?
Kalau apa yang kita belum dapat, contoh kita boleh ada saving yang banyak. Contoh kita boleh ada saving sendiri, 1,000 sebulan. Contoh, kita cakap, ya Allah, terima kasih ya Allah, kemudahkan aku dapat saving RM1,000 sebulan. Kita bersyukur dulu, kita bersangka baik dengan Allah. Macam tu. So, benda-benda macam ni lah yang buatkan kita dah, awal-awal lagi kita dah tawakal dengan Allah. Awal-awal lagi kita dah serahkan diri kita dengan Allah. Okay. So, lagi tu baru 3 lah. Okay, Fiza ulang balik. Yang pertama, bangun seawal 4 pagi. Bangun seawal 4 pagi, mandi. Lepas tu, solat tahajud, solat taubat, solat witir semua, solat wuduk semua. Lepas tu, self-talk positif, kesyukuran. Mandi pagi-pagi. Yang keempat, mandi. Mandi tu sebelum tadilah. Sebelum buat kesyukuran tu memang dah mandi dulu. Mandi, kita segarkan segala urat saraf kita ni daripada awal pagi, dah bergerak dah. So, tak adalah macam tersengguk-sengguk sementara nak tunggu subuh tu, tersengguk dah last. Terlepas subuh pula dah kejar tahajud, terlepas subuh macam jadi negatif ke jadi positif balik. Lepas tu dah start tadi positif, lepas tu jadi negatif balik sebab terlepas nak solat awal subuh tu, bangun tahajud dah awal tadi. So sebab tu lah kena mandi pagi. Lepas mandi pagi tu, kalau rasa ada banyak masa, dah siap semua amalan, dah istighfar 1,000 kali, dah siap selawat 1,000 kali, semua dah siap, dah mengaji, dah siap. Banyak lagi masa ni, ya Allah, setengah jam lagi tu. Kalau duduk diam macam ni, mau tertidur balik, buatlah sarapan, buatlah kerja rumah. Semuanya kita start awal. Okay? So, bila kita start awal, tak ada gangguan, tak ada negatif lah. Jangan bagi ruang negatif dari awal pagi. Kalau kita start je bangun lambat, start terlambat, termiss tahajud, termiss solat awal subuh, start lah negatif tu. Okay. At least membaca 3 minit. Terima kasih Puan Sumiati join kita. Terima kasih Ayu join Fiza. Terima kasih Laris Rizky join Fiza juga petang ni. Okay. So memang the power of self-talk, bangun pagi tu penting. Selain daripada yang ada circle positif tu, dia start dengan diri sendiri. Sebelum kita nak perlu macam circle positif, sebelum kita nak pergi buat sedekah, kalau kita sendiri pun tak positif, rasa-rasa senang tak nak buat sedekah? Susah. Diri sendiri, kena start dengan diri sendiri. Bangun pagi, settle tahajud apa semua, taubat, amalan semua. Okay, zikir dah settle, mandi, buat kesyukuran. Jangan lupa buat kesyukuran. Di mana bila kita banyak bersyukur, lagi Allah gandakan kita punya nikmat tu. Nikmat bila bersyukur. Saya rasa mudah tak kalau kita cuba nak buat sendiri semua ni, nak ingat sekarang ni Fiza cerita ni semua okay, boleh buat, tapi kejap lagi keluar daripada live ni agak-agak boleh buat tak? So sebab tu Fiza sangatlah nak recommend buku checklist amalan ni. Siapa tak pernah tengok lagi, so Fiza nak kenalkan, ini buku checklist amalan. So daripada Fiza kenal buku ni baru 45 hari. Fiza kenal buku ni baru 45 hari. Disebabkan buku ni lah Fiza dah 45 hari konsisten bangun tahajud, konsisten beramal, baca Asma'ul Husna, konsisten dengan baca surat Al-Taubah, ayat Al-Ghafir, di mana semua ayat-ayat yang dalam ni, semua amalan dalam ni, di mana ia akan membantu kita menghadapi jalan-jalan hidup kita dengan ketenangan, dengan kebahagiaan, dengan mudah. Sebab kita dah minta izin daripada Allah dulu. Apa-apa pun kita dah sebut dah kalimah-kalimah puji-pujian Allah. Contohnya kita baca, kalau korang biasa dengar Ustazah Asma
Asma kan pernah cakap baca kalimat Allah ya barik, Allah ya barik 40 kali, betul tak? Kat sini macam-macam, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Fatah, ya Razak, ya Ghani, ya Muni, ya Wahab, ya Barik. Lepas tu Asma'ul Husna, 99 nama tu kita baca hari-hari without fail, tanpa gagal. So contoh Fiza tengok, Fiza tunjukkan kat sini. Tengok kat sini pun ada list of kesyukuran. Jadi kita takkan lupa, macam Fiza cakap tadi, penting tak kita untuk rasa positif setiap hari? Penting, memang sangat penting. Lepas tu bila dah ada checklist, kat sini ada solat tahajud, hajat, witir dan dia ada point. Setiap amalan-amalan ni ada point terkumpul di bawah, serta selepas 100 hari ada point. Selepas 100 hari ada point dia untuk kita tahulah, kita ni muhasabah dirilah kat mana level amalan kita. Kat mana level amalan kita. Ya betul, sebab BCA sangat membantu mendidik diri. Betul tu. Disebabkan itulah Fiza rasa energi luar biasa semenjak mengamalkan BCA ni. Positif, lepas tu bahagia, tenang. Masalah bukan tak ada, sebab kita ni hamba kat dunia. Kat sinilah kita nak kumpul saham kita untuk akhirat. Kalau orang kata dia nak fokus akhirat, bermakna dia faham dekat dunia dia perlu jadi yang terbaik. Bila beramal, dia perlu beramal secara terbaik. Kalau dia bekerja, bekerja kan satu ibadah, bekerja dengan terbaik. Kalau dia kat rumah, suri rumah, dia akan jalankan tanggungjawab dia sebagai suri rumah yang terbaik. Dia akan gunakan segala kelebihan dia. Kekurangan pun boleh jadi kelebihan. Contohnya apa? Contohnya macam Fiza. Fiza ni sebenarnya takut tau nak berdepan dengan orang. Fiza dia darah gemuruh. Tak kira lah dekat video ke ataupun dekat stage ke, ataupun masa Fiza dulu kerja dekat event, marketing event. So bila perlu kena ada bagi pitch sales pitch tu dekat customer, Fiza nervous. Tak boleh, mau aku ambil MC memang tak dapat. So orang lain akan buat on Fiza punya behalf. Memang darah gemuruh tu memang ada, tak boleh. Tapi kalau belakang takbir, Fiza boleh buat. Nak prepare apa-apa, tak ada masalah, boleh buat. Tapi kalau nak berdepan dengan orang, Fiza sangat-sangat takut. Tapi disebabkan BCA ni, Fiza pecahkan tembok diri. Fiza memberanikan diri. Kita gunakan kelemahan tu sebab macam Fiza sendiri, Fiza ada asbab dia. Asbab dia Fiza nak sebarkan kebaikan. Fiza nak berdakwah. Berdakwah bukanlah kata kita ustazah apa orang kita nak dakwah kan. Sampaikan kebaikan tu juga berdakwah juga. Mengajak buat kebaikan juga dakwah juga. So ajak kawan-kawan buat istiqomah, amalan secara istiqomah rutin sebagai seorang muslim juga adalah satu dakwah. Kita tak semestinya kena cakap pasal agama saja, sebab agama tu kena diperkatakan oleh orang-orang yang pakar pasal agama. Tapi ini Fiza ajak kita untuk istiqomah dalam beramalan. Ni pun adalah salah satu cara Fiza berdakwah dengan kawan-kawan semualah. Jadi sebab Fiza sendiri dah jadi Fiza sendiri yang mengamalkannya. Jadi Fiza dah rasa. Sebab tu Fiza nak ajak kawan-kawan semua yang di luar sana yang sedang menonton live Fiza hari ini untuk kekal positif, untuk dapatkan kebahagiaan, untuk dapatkan ketenangan. Korang kena korbankan sikit duit korang demi mendapat apa yang korang nak. Korang cubalah. Waalaikumsalam Kak Juni. Besar sangat ke nilai 99 sen sehari demi akhirat yang lebih baik untuk kita? Untuk jadi insan yang lebih baik, insan yang diredai Allah, insan yang diampunkan oleh Allah, bersama orang-orang yang kita sayang. Bukan kita seorang, tapi bersama orang-orang yang kita sayang. Tak nak ke? Rugilah kita kalau kita tak nak rebut peluang di depan mata. Sebab itulah Fiza sangat mengesyorkan
Semua kawan-kawan Fiza yang 5,000 dan kat sini follower Fiza 3,000 lebih, dapatkanlah buku ini. Kalau tak nak ambil daripada Fiza tak apalah, ambil daripada kawan-kawan Fiza yang ada kat dalam sini yang support Fiza ni. Alhamdulillah. Adalah saham sikit kat sini. Okay. Sebab Fiza bukan mengejar keuntungan, tapi Fiza nak mengajak kawan-kawan istiqomah dalam beramalan. Ya, kita sibuk bekerja, kita sibuk mendidik anak-anak kat rumah, tapi jangan lupa bekalan kita untuk akhirat nanti. Ni yang penting, yang utama sebenarnya. Bila kita dapat uruskan harian kita, kita dahulukan Allah dulu. InsyaAllah yang lain semua pun lancar. Nak dapat pekerjaan yang baik, nak cepat naik pangkat, sinilah ada jawapan dia. Jaga, konsisten. Ya, 99 sen sehari sahaja. 99 sen sehari untuk 100 hari. Kita buat ni, kita test kat diri kita. Sebenarnya mudah je. Allah ni kan, dia suka kita test keimanan diri kita. Cuba buat. Cuba try. Kita test. Kalau tak berjaya, konsisten, dah konsisten tapi tak ada apa-apa perubahan, bagi tahu Fiza, money back guarantee. Ini Fiza boleh cakap. Sebab Fiza 45 hari, banyak sangat miracle Allah dah bagi kat Fiza. Benda yang bukan dengan duit, tapi bahagia. Bahagia ni tak ada siapa boleh bagi. Kau bagi duit pun belum tentu kau bahagia. Ya, amalan tu. Kita tak boleh tipu tau. Bahagia ni kita tak boleh tipu. Kita tak boleh tipu bahagia. Aku bahagia sekarang. Kita tak boleh. Kita tak boleh pura-purakan perkara itu. Bahagia, tenang memang satu perkara yang tak boleh ditipu. Kita tak mengeluh. Memang takkan. Ya, 100 hari RM99 sahaja. Kalau handbag kita boleh beli, kalau sejadah mahal kita boleh beli, telekung mahal kita boleh beli. Sayangnya, yang sejadah mahal tadi tu, telekung mahal tadi tu, Al-Quran yang mahal tadi tu, kita tak gunakan ikut waktunya. Kita hanya ada kita buat ikut waktu kita lapang. Sayang sangat. Kita dah invest sejadah tadi yang empuk, yang boleh sandar semua tu. Al-Quran yang siap dengan tafsirnya, dengan warnanya, dengan tajwid cantiknya, tapi kita tak boleh nak istiqomah. Sayang tak? Tapi bila hari-hari kita buka buku ni, Bismillahirrahmanirrahim, dari awal pagi kita dah ada doa untuk amalan yang diterima, ilmu yang bermanfaat, keselamatan daripada Allah. Sedekahkan Al-Fatihah untuk Nabi, untuk ibu bapa kita, untuk semua Muslim dan Muslimat. Kita mendoakan orang lain. Pernah tak tanpa merujuk apa-apa kita mendoakan orang lain hari ini? Hari ini berapa orang dah kita doakan? Siapa yang kita dah doakan selain orang yang kita kenal? Ada tak kita doakan untuk orang lain? Itu antara cara Allah nak makbulkan doa kita juga. Apa yang kita doakan orang lain, malaikat akan tolong doakan untuk kita juga. Tapi dengan ada bantuannya checklist ni, kita tak lupa. Hari-hari kita akan buat. Bayangkan Fiza baru 45 hari. Fiza baru 45 hari tapi rasa yang tak boleh nak bagi tahulah benda tu dalam hati kan. Tapi kalau kalau korang nak cuba test iman korang, test kasih sayang Allah dekat korang, buatlah semua, buat checklist ni semua. Cuba. Kalau seminggu tak ada perubahan, bagi tahu. Seminggu buat full lah, tapi kena buat full lah. Nak tengoklah macam mana. Buat full, buat kerana Allah Ta'ala, tak ada perubahan. Betul ke? Mustahil tak ada. Fiza yang baru buat 1 hari pun dah menangis, menitis air mata. Menitis air mata sebab aku minta banyak sangat ya Allah. Aku nak banyak sangat ya Allah. Tapi hari pertama aku buat, maka aku adalah 46 daripada 57. Apa level kita kat mata Allah? Kita nak macam-macam.
Kita nak keluarga bahagia, keluarga beriman, keluarga semua nak masuk syurga tanpa hisap lah tu. Kan? Kita doa macam tu hari-hari. Tapi masih berkira-kira untuk solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah. Kita berkira-kira nak kodok solat dulu-dulu yang kita tak solat tu. Yang kita dah balik tapi kita tak solat. Kita kan masa muda-muda kita jahil kan. Kita lalai. Kita tak nak kodok. Kita sayang sangat. Kita sayang dengan masa kita. Kita ni kan, satu hari, kalau kita nak compare dengan zaman Islam terdahulu, mereka terpaksa berkorban jiwa raga diorang untuk pertahankan kalimah la ilaha illallah. Zaman sekarang kita orang Muslim tak ada apa halangan untuk amalkan. Kita tak ada apa halangan untuk kekalkan kalimah la ilaha illallah tu. Tapi apa halangan kita? Ego, nafsu. Itu je masalah kita, orang Muslim sekarang. Tapi kita, Fiza bukanlah nak kita, okay, hari ni kita tukar terus 100%. Tidak. Mulalah perlahan-perlahan. Sebab hidayah itu daripada Allah. Kita nak dapatkan hidayah Allah tu, kita kena minta, kita kena usaha. Jadi apa usaha kita? Takkan doa saja. Takkan sekadar doa saja. Cuba buat sesuatu. Carilah guru, carilah kawan-kawan yang boleh membimbing kita ke arah jalan yang Allah redai. Okey? Malu sangat. Kita minta macam-macam. Okey, katalah siapa kat sini yang pernah bisnes, mungkin pernah dia punya leader ke cakap, okey, sediakan 100 impian anda. Nanti dah satu dapat, ganti yang lain. Dah banyaklah impian dia kan. 100 ke 99 ke kan. Kita pun list. Tapi apa kita buat lepas tu? Kita nak banyak. Daripada hal yang sekecil sampailah hal yang paling besar. Tapi bila nak bangun tahajud, seksanya, ya Allah. Kalau nak suruh solat qada solat, kita rasa terseksa. Bayangkan macam mana Allah nak bagi apa yang kita nak. Bayangkan. Kita tak boleh nak membahagiakan kehendak Allah. Macam mana Allah nak bahagiakan kita? Macam tu lah. Kita nak dapatkan perhatian Allah, nak dapatkan cinta Allah. Kita dululah kena kejar cinta dia. Macam mana? Tapi memang susah. Kalau seorang-seorang nak berhijrah ni, seorang-seorang memang susah. Tapi kalau korang yang jadi kita punya customer, biasa kita akan masukkan dalam circle kita orang dan kita orang akan bimbing. Ejen-ejen sah memang akan bimbing macam mana nak guna buku ni daripada pagi, daripada malam, macam mana nak buat sedekah subuh, macam mana nak sedekah doa dengan orang lain, sedekah-sedekah lainnya. Kita bukan buat kat dunia ni, bukan fikir pasal diri kita je. Lagi banyak kita fikirkan pasal orang lain, lagi banyak Allah suka dengan kita, lagi banyak Allah tolong kita. Dia banyak. Kita contoh amalan yang fokus dekat diri sendiri adalah solat. Tapi contoh apa lain yang kita boleh sedekah, zakat, kita bagi manfaat dekat orang lain. Sedekah dengan zakat, kita akan beri manfaat kat lain. Lagi Allah suka. Berbanding dengan kita yang fokus solat, baca Quran. Tu kita akan dapat manfaat tu kat kita je. Kat orang lain tak ada dapat. Tapi bila kita buat sedekah, kita mendoakan orang lain, insya-Allah berganda-ganda. Allah suka kat kita, Allah sayang kat kita. Jom join kami. Jom join kami Empire Sugar. Join kami sebab kita pun akan dapat di pangkat dropship kita akan dapat commission, tapi di pangkat partner ke atas commission dapat, untuk runcit dapat insentif lain. Dia ada banyak insentif daripada founder Puan Saira. Puan Saira ada banyak sangat nak tolong dia punya usahawan-usahawan dia. Puan Saira yang sangat baik. Buku ni diproduce, diterbitkan oleh Puan Saira Yusof. Siapa kenal Puan Saira, geng tahajud 5 pagi tu, dia lah yang keluarkan buku ni. Jadi rugilah. Dah kenal dia tapi tak cuba nak buat apa yang dia amalkan. Kenal tak Puan Saira tu? Puan Saira tu dulu tauke catering, pernah bankrupt dan loss dekat RM500,000, setengah juta.
dan bangkit sebab tahajud dan amalan-amalan lainnya lah yang dia dah bukukan dekat sini. Perkongsian dia. Dari situlah ramai follower dia dalam geng tahajud 5 pagi tu. Kat sinilah kebangkitannya, ceritanya, kisahnya. Sebab tu dia tak nak dia seorang je yang bangkit daripada kegagalan, daripada masa silam yang negatif. Sama macam kami-kami yang baru nak join buku ni pun sama. Kami cari buku ni sebab apa? Punca dia sebab kami nak bangkit. Kami business woman je. Ramai dalam ni business woman. Yang lelaki pun ada juga. Okay? Kami cari buku ni sebab kami nak bangkit. Sebab business dah stuck. Tak boleh nak pergi. So, kita nak buat apa pun kita nak buat dengan happy. Betul tak? So, kalau kita nak happy, kita kena jagalah hubungan kita dengan Allah. Tapi, macam mana nak konsisten? Inilah ada senangnya checklist amalan. Okay? Okay, macam mana semua? Tadi 5 tips tadi Fiza dah share awal-awal tadi. Fiza ulang balik 5 tips kekal positif. 5 tips kekal positif. Bermula daripada pagi. Sebab daripada pagi itulah penentu keseluruhan hari kita. Pagi positif, malam pun insya-Allah masih positif. Tapi kalau pagi dah negatif, hari tu macam-macam lah. Dengan anak ada masalah, dengan masalah dengan customer, adalah macam-macam. Tapi cara nak dapatkan 5 tips positif tu, bangun pagi, mandi pagi, siap awal, buat kesyukuran, self-talk positif. Sumpah diri yang baik-baik. Kau ni baguslah. Cakap kat diri sendirilah. Sambil tunjuk-tunjuk diri sendiri kan. Kau ni baik. Kau ni bagus. Bersemangat. Kau banyak tolong orang. Benda tu kita tak buat lagi. Tapi kita sumpahlah diri kita buat macam tu. Sebab daripada situ nanti mindset kita ni dia akan menghantar mesej kat satu badan. So nanti automatik walaupun kita tak ingat, kita akan buat benda tu automatik secara spontan. So supaya itu kita nak seeding minda secara sedar lah. Bila kita dah biasa buat, tak payah cakap pun nanti badan kita pandai buat sendiri. Cakap depan cermin boleh. Nak cakap sambil pejam-pejam mata boleh. Sambil membayangkan, sambil muhasabah diri. Kena muhasabah diri sebab kita ni banyak dosa. Amboi Daliana. Biasa-biasa je kita Daliana. Oi. Bahagia dan tenang tak boleh dibeli kat kedai. Kalau boleh beli, orang kaya yang paling bahagia dan tenang. Masya Allah. Itu betul sangat Kak Ani. Betul sangat. Bahagia dan tenang tak boleh dibeli. Dan positif. Positif ni, kenapa kena positif pada pagi? Apa yang kita fikir adalah mengikut sebab Allah mengikut sangkaan hamba-Nya. Jadi apa yang kita fikir, itu yang kita akan dapat. So pagi tak nak negatif, positif aja. Aku nak bahagia, aku nak bahagia, aku nak bahagia, aku nak bahagia. Aku nak berjaya, aku nak berjaya, aku nak berjaya, aku nak berjaya. Hari ni aku nak cukupkan istighfar 1000 kali, aku nak cukupkan selawat 5000 kali. Macam tu. Dapat tak dapat lain cerita. Pagi-pagi tu kita dah sumpah dulu. Yes. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Kalau ada berminat dengan buku BCA ni, korang boleh klik link WhatsApp dekat status. Fiza ada letak link WhatsApp Fiza kat status. Nak jadi dropship pun boleh. Sebab dropship pun dah dapat commission. Banyak Puan Saira bagi. Partner pun best. Partner, nak jadi partner kena buat pembelian sekurang-kurangnya 25 buah set. Lepas tu dia dapat bonus lain lah, ada insentif lain. Seronok jadi partner ni. Kalau ada modal, baik jadi partner terus. Kalau tak ada, jadilah macam Fiza ni, start dengan dropship. Dropship pun jangan tak tahu. Ada dropship yang buat sale sampai 3,000, 4,000. Dropship sales bayangkan 4,000 punya sales. Bukan biasa-biasa. Jadi nak katanya BCA ni best ya. Dia applicable sesuai untuk semua bisnes ataupun tak buat bisnes. Ataupun orang yang bersara ke, semua boleh.
semua boleh masuk. Sebab Fiza buat BCA ni, Fiza saja nak kongsi kebaikan sahaja, tapi Alhamdulillah bisnes Fiza untuk frozen seafood, bisnes Fiza untuk bisnes high-o Fiza, semua smooth. Smooth, cantik je. Hari ni close 10 buah, 10 buah. 10 kotak Min Cafe. Alhamdulillah rezeki sangat hari ni. 10 kotak Min Cafe. 5 Shah Alam. 5 lagi kat sini je. Area Bukit Beruntong je. Alhamdulillah. Dunia tempat kita nak tinggalkan, nak bawa amalan untuk ke sana nanti. Betul tu. Bahagia tak boleh digambarkan. Betul. Ya. Jangan lupa bantu Fiza like, komen dan sharekan video ini untuk manfaat kawan-kawan yang lain juga. Sebab bagi Fiza, untuk kekal positif ni tak semua orang boleh. Jadi kita bagi semangat kat kawan yang kat luar sana tu. Macam mana kekal positif dengan anak, dengan PDPR-nya, dengan yang bekerjanya. Iron ladies kat luar tu ramai. Saya tahu sangat. Sebab ramai sangat mak-mak kat luar sana tu. Dia dah macam tahap level yang orang kata nak jadi-jadilah. Dia dah macam tu lah. Lantak lah. Tak siap lantak lah kan. Dah sampai level-level macam tu dah. BCA banyak masa lebih tu susah. Betul. So tolong kongsi dengan kawan-kawan. Kalau anda tak dapat beli BCA ni, insyaAllah ada orang lain yang mampu mungkin. Sebab ada juga yang beli hadiahkan kepada orang lain. BCA ni, dia tak beli untuk diri dia, dia belikan untuk orang lain. Macam-macam. Ada macam-macam jenis customer kita orang. Dia belikan untuk orang, untuk diri dia, untuk digunakan. Lepas tu dia belikan untuk orang pula hadiah. Sebab dia tak nak hijrah sorang-sorang. Sebab nak hijrah sorang-sorang ni susah. Dia seronok dengan berkawan-kawan ni semua ni. Alhamdulillah, tahniah Kak Mualina. Close 2 kotak ubat gigi. Alhamdulillah. Okay. Betul Kak Ibu Ayah. Betul. Sebabnya orang tua pun nak belajar juga. Orang tua pun kadang, yelah berapa ramai sangat lah yang tahu guna FB ni kan. Nak tengok live video, nak follow grup Quran, ngaji semua ni. Berapa sangat lah yang tahu ni. Jadi anak boleh hadiahkan dekat ibu bapa. Terima kasih yang sudi tengok ni. Boleh hi sikit tak? Nurlila Zakban, terima kasih tengok dengan luangkan masa sekejap petang ni dengan Fiza. Terima kasih semua. Tu Fiza dah nak ending dah sebab dah setengah jam dah kita on. Alhamdulillah hari ni dapat lagi kongsi kebaikan dengan kawan-kawan semua. 5 tips untuk kekal positif dari awal pagi. Rasa-rasa nak topik apa pula esok boleh pula tanya kat sini ya. Esok nak tahu pasal apa. InsyaAllah Fiza tolong carikan ilmu tu. Mungkin bukan apa, untuk Fiza juga. Sama-sama Fiza belajar untuk untuk orang lain, untuk Fiza juga. Sama-sama dapat. Seronok lah. Seronok. Fiza pun masih belajar. Seronok bila orang lain dapat juga apa yang kita dapat. Ya, semua orang kena tahu. Okay lah. Alhamdulillah. Okay. Itu saja untuk petang ni. Terima kasih yang sudi hadir, yang sudi bagi respon. Ya Allah. Terima kasih Puan Cik Mah Hashim. Terima kasih berespon, yang tolong share. Alhamdulillah. Semoga kalian mendapat kemudahan dalam mengejar redha Allah, dipermudahkan untuk istiqomah dalam beramalan, perbaiki lagi solat kita, solat awal waktu, banyakkan istighfar. Fiza suka ingatkan ni, banyakkan istighfar. Yes, petua awet muda melalui hijrah rohani. Ni betul sangat Kak ni. Betul. Sebenarnya orang yang rajin beramal, rajin mengaji ni, dia awet muda. Energi dia kuat. Dia tak mudah nyanyuk.
dia otak dia tajam, akal dia tajam. Sama dia macam orang yang banyak membaca lah, membaca Quran, dia tak mudah nyanyuk. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Terima kasih. Oh, tadi tu Kak Ima. Okey, terima kasih Kak Ima. Okay, Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Sama-sama.